nanti ya, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat hadirat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ini saya akan sambung pengajian di dalam tajuk ilmu qiraat ilmu qiraat. Qiraat ini apabila kita menyebut tentang qiraat, maka yang perlu kita fahami, qiraat ini dia rangka besarnya terbahagi kepada dua. Qiraat itu maksudnya bentuk bacaan. Kalau tuan-tuan belajar ilmu tajwid itu sebahagian kecil sahaja daripada ilmu qiraat. Qiraat ni adalah ilmu bacaan ayat-ayat Al-Quran. Maka ilmu qiraat ini secara asasnya kita boleh pecahkan dia kepada dua rangka yang besar. Ada yang disebut sebagai qiraat 10 yang besar. Ada juga disebut sebagai qiraat 10 yang kecil. Ada dua jenis qiraat. Ada dinama sebagai qiraat 10 yang besar, 10 yang kecil. Kalau 10 yang besar tu dia buat sebagai asyarah al-kubra, 10 yang besar. Kalau qiraat 10 yang kecil tu disebut qiraat asyarah as-sughra, 10 yang kecil. Jadi bila sebut qiraat ini, kalau 10 yang kecil ini, dia ni merujuk kepada imam qiraat. 10 itu apa maksud dia? Adalah 10 imam qiraat. Kalau disebut qiraat 7, maksudnya 7 orang imam. Jadi bila disebut 10 qiraat 10 tu 10 orang imam. Jadi 10 orang imam, inilah nama imam-imam yang biasanya kita akan ulang-ulang supaya kita kenal mereka ini. Kalau orang belajar fiqh, dia ada mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, 4 mazhab aja. Orang kata mazhab apa? Mazhab 4 mazhab kan. So kalau qiraat ni 10. Kalau kita nak katakan mazhab lah, 10 mazhab dia. Okey. Yang pertama, imam pertama ialah Imam Nafi'. Ini qiraat yang pertama. Imam Nafi' ni Imam Al-Madani. Imam yang menjadi guru di Madinah, Imam Madinah, An-Nafi' Al-Madani. Yang mana Nafi' ni setiap seorang imam ni dia ada 2 orang perawi. Dia beza. Kalau macam tuan-tuan belajar fiqh, belajar hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian anak murid dia tak jadi macam dia, kita tak nampak sangat. Kalau nak belajar kita tahulah anak murid dia. Belajar Syafi'i, okey, mazhab Syafi'i kita tahu. Ulama-ulama Syafi'i dia panggil apa? Syafi'iyah kan. Tapi kita bukan ingat nama-nama dia kan. Mungkinlah ada 1-2 yang kita kenal. Tapi bila kita belajar ilmu qiraat ni, bila sebut imam, dia mesti kita sebut dengan 2 orang perawi. Bukan anak murid. Dia bukan anak murid. Ada yang anak murid, ada yang bukan anak murid. Dia tak diistilahkan sebagai anak murid, tetapi dia diistilahkan sebagai apa? Perawi. Ni Nafi', Imam Nafi', dia ada 2 orang perawi dia. Perawi dia ialah Qalun yang pertama, dan juga yang kedua Warsh. Qalun dan juga Warsh. Ini bacaan orang Madinah. Itu yang pertama, imam yang pertama. Yang kedua ialah Imam Ibnu Kathir. Ibnu Kathir ni ialah imam di Mekah. Jadi orang Mekah dulu, selepas zaman sahabat, zaman tabi'in, dia baca dengan qiraat Imam Ibnu Kathir. Ibnu Kathir, bukan tafsir Ibnu Kathir tu. Tuan-tuan yang salah pula. Tafsir Ibnu Kathir tu lain. Ini Imam Ibnu Kathir. Tafsir Ibnu Kathir tu 600 Hijrah. Yang ni cerita 100 Hijrah je. Kan? Ada beza. Orang yang tak sama. Dia banyak nama ulama ni sama. Ibnu Kathir kan. Ini Ibnu Kathir ni imam qiraat. Imam qiraat di mana? Di Mekah. Imam Ibnu Kathir. Dan dia ada 2 orang perawi dia. Al-Bazzi dan juga Qumbul. Qumbul. Bazi dan juga Qumbul. Perawi ni maksudnya ialah ulama yang meriwayatkan bacaan daripada imam tersebut. Nah, setiap satu imam tu 2 orang perawi dia. Yang kedua ni Imam Ibnu Kathir. Dan bagi kita mazhab Syafi'i, imam kita, imam mazhab kita, Imam Syafi'i, dia baca dari sudut bacaan qiraat dia dengan qiraat Imam Ibnu Kathir. Kan? Hari ni tuan-tuan baca Quran dengan qiraat mana? Kita baca dengan qiraat riwayat Hafs an Asim. Bacaan apa orang Kufah? Boleh kata
Hari ini kita baca Quran dengan bacaan orang Kufah, jenis bacaan Kufah. Tapi imam mazhab kita, Imam Syafi'i, dia baca Quran dengan qiraat Imam Ibnu Katsir, bacaan bagi orang Mekah. Sebab apa dia baca dengan qiraat Mekah? Sebab dia Imam Syafi'i ni dulu dia kecil-kecil dia membesar dekat Mekah, belajar ngaji kat Mekah, belajar Iqra dekat Mekah, talaki, dan bacaan dia adalah bacaan orang Mekah. Jadi kalau kita nak baca sebagaimana Imam Syafi'i baca, dia baca dengan Maliki Yaumiddin. Itu bacaan dia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bacaan Imam Syafi'i, kan. Cuma mungkin kita tak perasan. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah Imam Abu Amru al-Basri. Abu Amru al-Basri, imam yang ketiga. Imam yang ketiga Imam Abu Amru al-Basri. Al-Basri, Basri ini di Basrah lah. Basri. Dia kalau dulu zaman 100 Hijrah dulu, dia Iraq ni dia terbahagi kepada dua. Dia Kufi, Kufah dan juga Basrah. Tu yang besar dia, Kufah dan juga Basrah. Imam yang ketiga ialah Imam Abu Amru al-Basri. Dan dia ada dua orang juga perawi dia. Yang pertama ialah Ad-Duri, yang kedua namanya As-Susi. Dua orang ini bacaan orang Basrah. Tu yang ketiga. Kemudian yang keempat ialah Imam Ibnu Amir. Ibnu Amir. Ibnu Amir ni adalah bacaan orang Syam. Ibnu Amir Asy-Syami, orang Syam, sebelah Syam. Ini sana ni kalau kita tengok Jordan, Lebanon, Israel, belah-belah atas tu lah, semua tu ke Syria sana tu, itu semua bahagian Syam, Syami. Jadi yang keempat ni Imam Ibnu Amir. Ibnu Amir Asy-Syami dia panggil. Dia ada dua orang juga perawi. Perawi dia apa? Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Ini imam bagi orang Syam sana. Itu imam yang keempat. Kemudian imam yang kelima ialah Imam Asim. Asim ni bacaan mana? Bacaan orang Kufah. Asim al-Kufi, orang Kufah. Orang Kufah dia baca dengan qiraat Asim, itu yang pertama. Dan dua orang perawi dia ialah Syu'bah dan juga Hafs. Ni Asim ni dua orang perawi dia, Syu'bah dan juga Hafs. So yang kita baca-baca sehari-hari Quran kita baca ni adalah bacaan daripada riwayat Hafs. Yang ni, inilah bacaan yang kita baca sehari-hari ni. Hafs daripada imamnya Imam Asim. Riwayat dia riwayat Hafs daripada Imam Asim. Itu yang kita baca sehari-hari tu. Kalau Imam Asy-Syafi'i tadi dia baca dengan qiraat Ibnu Katsir. Okey. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam ialah Imam Hamzah al-Kufi. Ini bacaan orang Kufi juga, orang Kufah. Hamzah al-Kufi, bacaan orang Kufah. Hamzah ni bacaan dia jenis bacaan panjang-panjang, semua panjang. Kalau mat dia baca 6 harakat dan dia banyaki imalah. Itu Hamzah ni dia ada dua orang perawi dia, Khalaf dan juga Khalad. Itu imam yang keenam, Imam al-Kufi. Dan yang ketujuh Imam Al-Kisai. Kisai ni bacaan orang Kufah juga. So 3, 5, 6, 7 ni bacaan Kufah, orang Kufah. 5, 6, 7 bacaan orang Kufah. Yang ketujuh ni Imam Al-Kisai, dan dia ada dua orang perawi bagi imam yang ketujuh itu ialah Abul Haris. Yang pertama Abul Haris, dan yang kedua Ad-Duri. Ad-Duri kalau tuan tengok dia ada dua. Dekat sini pun ada Duri, dekat sini pun ada Duri.
Ada dua nama yang sama. Dan duri yang dekat nombor 3 dengan nombor 7 ni orang yang sama. Sekali dia menjadi perawi kepada Abu Amru Al-Basri, imam yang ketiga, dan kali kedua dia menjadi perawi kepada Imam Al-Kisai. Inilah 7 orang imam. Bila sebut qiraat 7 tu tuan-tuan ni, qiraat 7 kan, biasa dengar. Mungkin 7 biasa kan tuan-tuan biasa dengar. Bila kata 7, inilah qiraat 7 tu 7 orang imam, dan juga setiap seorang tu ada 2 orang perawi. Jadi 14 campur lagi 7 imam tu dah ada 21 orang. Okey. Sedangkan saya sebut ni tadi, dia terpecah kepada 2, qiraat 10 yang kecil dan 10 yang besar. So ada 3 orang imam lagi. Okey. 3 orang imam lagi siapa dia? Imam yang ke-8 ialah Imam Abu Ja'far Al-Madani. Ni yang imam yang ke-8 ni ialah Abu Ja'far Al-Madani, bacaan orang Madinah. So Al-Madinah ni dah ada 2. Tadi yang nombor 1 Nafi'. Kemudian yang nombor 8 ni juga bacaan orang Madinah. Abu Ja'far ni merupakan guru kepada Imam Nafi' yang pertama. Dan Abu Ja'far ni yang ke-8 ni ada 2 orang juga perawi dia. Perawi dia yang pertama bernama Ibnu Jammas, dan yang kedua Ibnu Wardan. Ni imam yang ke-8, bacaan orang Madinah. Kemudian seterusnya yang ke-9. Yang ke-9 ialah Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri. Ya'qub ni ialah imam yang ke-9, iaitu bacaan orang Basrah. Dia ni Hadrami, daripada sebelah Yaman sana, kemudian duduk di Basrah. Dia bacaan orang Basrah, dan dia ada 2 orang perawi dia yang bernama Rauh dan juga Ruwais. Tu nama dia, rare sikit lah nama dia. Rauh dan juga Ruwais. Ini imam perawi kepada imam yang ke-9, Imam Ya'qub. Dan yang terakhir adalah Imam Khalaf Ashir. Ni imam yang ke-10. Yang ke-10 nama dia Khalaf Ashir. Khalaf ni adalah bacaan bagi orang-orang Kufah. Khalaf, kalau tuan-tuan tengok sini, dia ada 1 nama dia Khalaf kat sini, nombor 6 kat sini. Ni ada nama dia Khalaf yang nombor 6 perawi kepada Imam Hamzah ni. Dekat nombor 10 ni dia jadi imam. Dekat nombor 6 dia jadi perawi. Dekat nombor 10 dia jadi imam. Dia Khalaf Ashir dia panggil, ataupun Khalaf Al-Bazzar. Dan dia ada 2 orang perawi. Yang ke-10 ni adalah, yang pertama nama dia ialah Idris, yang kedua nama dia Ishaq. Ini bacaan orang-orang Kufah. Inilah 10 imam qiraat yang dikatakan qiraat 10 yang kecil, asyara sughra. Ada 10 orang imam, dan setiap satu imam tu ada 2 orang perawi. Begitu juga bagi qiraat 10 yang besar ni, asyarah al-kubra ni, orang dia sama aja. Orang dia yang sama, perawinya pun ada perawi yang sama. Cuma beza dia apa? Qiraat 10 yang besar ni, asyarah kubra ini adalah bezanya dari sudut turuk sanad bacaan dia tu. Sanad bacaan kalau besar ni dia banyak, jalur dia banyak sampai 1000 jalur. Dia boleh pergi sampai 1000 jalur. Ulama ada kira boleh sampai 1 tu 2 perawi, 1 2 2 3 4, banyak riwayat dia. Kalau qiraat 10 yang kecil ni, asyarah sughra ni, dia perawi dia 1 je, 1 kan. Jadi dia wajah bacaan dia tak banyak. Biasa saya bagi contoh mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil kalau asyarah sughra ni, ya ayyuhallazina amanu kan, ya ayyuhallazina amanu. So kalau kita baca dengan qiraat 10 yang kecil ini, maka dia punya harakat dia kita akan baca dengan 4 harakat
sahaja, ataupun dia boleh naik, ada nama dia 5 harakat, fuaid tawassul. Asal dia 4 harakat dia. Tapi apabila masuk asyarah kubra, kiraat 10 besar, dia ada wajah 2 harakat, wajah 3 harakat, wajah 4 harakat, dan juga wajah 5 harakat bagi ya ayyuhallazina amanu. Jadi bila tuan-tuan ngaji, belajar ngaji, kita aku ni belajar ngaji ni, tok guru ni dia ngajar ni ikut kiraat 10 besar ke 10 kecil ni, kan. Bolehlah kita tanya tok guru kita, boleh kita ngaji kan. Kalau dia ngajar ya ayyuhallazina amanu, dia baca 2 harakat, ini maksudnya dia belajar, dia ngajar kita mulai tarik 10 yang besar, mazhab misal, ataupun ni disebut sebagai tarik tayyibah, tarik tayyibah, disebut sebagai tarik tayyibah. Kalau 7 yang ni tadi disebut sebagai tarik syatibi. Tuan-tuan dengar tarik syatibi ni 7 orang ni tarik syatibi. Ini 7 yang 7 ni dipanggil tarik syatibi. Kalau kiraat 10 besar ni sebagai tarik tayyibah. Kalau 3 ni yang 3 ni dipanggil tarik durrah, tarik durrah al-mudhiyah. Ini kerangkanya, maksudnya bila kita nak belajar tentang ilmu bacaan Quran, kiraat, ni rangka ni kena ada. Kiraat asyarah sughra, asyarah kubra, yang nama dia tarik syatibi, tarik durrah, tarik taibah ni kena ada dalam minda kita, barulah kita boleh follow dari sudut kita belajar. Itu okey, ini rangka dia. Okey, kita ambil bacaan seterusnya daripada kuliah yang lepas. Kuliah yang lepas kita berhenti pada surah, kuliah yang terakhir ialah pada 5 hari bulan 1. 5 hari bulan 1 yang lalu kita membaca dengan surah Ad-Duha dengan qiraat Al-Kisai. Kisai ni tadi imam yang ke-7. 2 orang perawi dia, Abul Haris dan juga Ad-Duri. Ni habis kita baca pada 5 hari bulan 1. Dan insyaAllah ini kita akan ambil lagi yang ke-6 pula, bacaan yang ke-6, iaitu kiraat Khalaf Ashir. Khalaf Ashir ni imam yang ke-berapa tadi? Imam yang ke-10. Imam yang ke-10. Dia ada 2 orang perawi dia, Ishaq dan juga Idris. Okey, kita ambil bacaan yang 10. Dan bacaan Khalaf ni, Khalaf Ashir, Khalaf ni tadi saya sebutkan dia menjadi imam pada imam yang ke-10, dan waktu yang sama dia menjadi perawi kepada Imam Hamzah. Jadi bacaan dia bacaan imalah. Kalau tuan-tuan tengok kat sini surah Ad-Duha ini, dia ada yang warna merah itu. Dia baca dengan imalah wad-duhi. Yang warna merah ni pada 8 tempat. Ni dia ada, tapi ayat yang kedua dia tak ada. Wadduhi dia ada dengan imalah. Walaili iza saja. Ayat yang kedua dia tak ada imalah. Yang ketiga ada ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli wala sawfa yu'tika rabbuka fatardi alam yajidka yatiman fa'awi wa wajadaka dhallan fahadi wa wajadaka ilan fa'aghni. So dia ada berapa tempat semua sini. Bermula dia ini 1 2 3 4 5 6 dan 7. Dia ada 7 tempat saja. Sebab ayat nombor 2 ni dia saja ni dia tak ada imalah dekat sini. Sama juga, maksudnya sanad yang dibawa oleh Khalaf ni ketika mana dia menjadi perawi kepada Imam Hamzah dan dia menjadi imam kepada imam dia imam qiraat yang 10 sama. Ayat yang kedua dia tidak baca dengan imalah. Inilah menunjukkan kepada kita betapa para ulama ini dia sangat menjaga sanad bacaan itu. Kalau kita nak kira logik, bila baca imalah wadduhi walaili iza saja je lah kan, sepatutnya qalil dia masuk kan, tapi tak ada. Ayat 2 ni tak ada. Maksudnya sanad yang diambil sampai kepada Nabi tu, ayat nombor 2 tu memang baca saja.
Walaupun sebelum ni kalau tuan-tuan tengok kita ada baca dengan qiraat Al-Kisai, yang ni kan, ni Al-Kisai kita baca ni ayat 2 dia ada imalah. Tapi bagi Khalaf Al-Ashir ni dia tak ada. Di sinilah menampakkan betapa para ulama tu dia sangat mengambil berat dari sudut sanad bacaan itu. Okey, saya baca, tuan-tuan ikut dekat belakang kita ambil. So dia punya bacaan ni biasa aja. Bacaan dia mudah aja. Cuma dia baca dengan imalah pada zawatil ya dia panggil. Dan ayat kedua tak ada okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi Wallayli idha saja Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalih Walal akhiratu khairul laka minal uli وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضِي أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوِي وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدِي وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنِي فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Okey, ini bacaan yang namanya qiraat Khalaf Ashir, qiraat yang 10. Okey, saya baca sekali lagi, tuan-tuan boleh ikut dekat belakang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولِي وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضِي أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوِي وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدِي وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنِي فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Alhamdulillah. So habis maksudnya dari sudut surah yang pertama kita ambil surah Ad-Duha ni, habis semua bacaan. Bermula daripada imam yang pertama, Imam Nafi', kedua Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr Al-Basri, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Hamzah dan juga Kisai, Imam Abu Ja'far, Imam Ya'qub dan juga Imam Khalaf Ashir. 10 qiraat itu habis bagi surah yang
yang pertama, surah Ad-Duha. Okey, kita masuk sikit malam ini surah yang kedua. Surah selepas surah Ad-Duha, surah Alam Nashrah. Biasa kita biasa sebut surah Alam Nashrah, surah Asy-Syarh, surah Alam Nashrah. Okey, kita ambil bacaan yang biasa dulu. Bacaan Hafs an Asim. Ini bacaan kita yang biasa. Saya baca, tuan-tuan ikut dekat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau tuan-tuan tengok surah ni, surah Alam Nashrah ni, tuan-tuan tengok huruf yang terakhir dia, huruf yang terakhir dia, ayat nombor 8 tu, huruf ba tu. Ba tu nampak ada tanda tak? Ada tanda tak? Sebelum tu fansab ni ada tanda tak? Ba tu ada tanda mati kan? Betul tak? Ada tanda mati kan? Tapi farghab ni kenapa dia tak ada tanda mati? Siapa boleh jawab? Saya bagi RM50. Siapa boleh jawab? Saya rasa tak boleh jawab. Naik lagi sebab tak boleh jawab. 100. Siapa boleh jawab? Saya bagi 100. Tak boleh 100. 500. Siapa boleh jawab? Kenapa bar tu tak ada tanda? 500. Tak ada orang berani. Kalau orang tak berani, saya berani naikkan lagi. 1000. Siapa boleh jawab? Kenapa bar tu tak ada tanda? Sedangkan fansab ada tanda. Pasal apa tak ada tanda bar tu? Kan sebenarnya bila kita baca farghab, dia mati kan? Farghab ada qalqalah dia kat situ. Kenapa dia tak ada tanda? Inilah disiplin ilmu. Disiplin ilmu penulisan Al-Quran. Dalam menulis Quran ini, dia ada dua benda besar dalam. Satu disebut sebagai rasmul Quran, resam. Orang sebut resam Osmani lah, tuan-tuan biasa dengar kan, resam Osmani tu kan. Kalau disebut resam Osmani, maksudnya tulisan pada rumah tu saja. Yang ni kan, kalau saya tulis yang dikatakan resam Osmani kan, kalau bismillah tu saya tulis kan, yang dikatakan resam Osmani dia ini resam Osmani. Dia tak ada titik, dia tak ada baris. Nampak? Ba ni dia tak ada titik dan dia tak ada baris. Sin tu tak ada tanda mati. Yang ni tak ada, yang ni tak ada. Rumah sahaja itu disebut sebagai rasam, rasmul Quran. Ada satu disiplin ilmu. Kita belajar ni ilmu qiraat. Sambil tu saya cerita, ada satu disiplin ilmu, nama dia ilmu resam. Orang belajar satu subjek khusus belajar tentang tulisan Quran. Dia tak sama dengan tulisan bahasa Arab ni. Dia ada kaedah dia sendiri. Dia yang disebut sebagai resam Osmani itu, yang tak ada baris, yang tak ada titik, itu resam.
Rasmul Osmani tak ada. Jadi tuan-tuan boleh bayanglah kalau Alam Nashrah ni semua tak ada baris, tak ada titik, boleh baca kan. Tu kan. Maksudnya zaman Sayyidina Osman dulu dia selaraskan semua, ada kata 4, 5, 6, 7 mazhab yang dia tulis, semua tu tanpa baris, tanpa titik. Tanpa baris, tanpa titik. Jadi dihantar ke Kufah, ke Basrah, ke Syam, ke Mekah kan, kota-kota Al-Amsar dia sebut. Jadi menyebabkan orang baca tu tak ada baris, tak ada titik. Jadi yang ni boleh baca beri atas, yang ni baca beri bawah. Yang mana setiap tok guru yang dihantar tu, dia akan ajar berdasarkan apa yang dia ambil bacaan daripada Nabi. Ni sahabat lah ni. Sahabat diambil daripada sahabat lain ataupun sahabat ambil daripada Nabi. Jadi sahabat yang dihantar ke Mekah, itu yang dia baca dengan Maliki Yaumiddin. Kalau surah Al-Fatihah, sebab apa ada baca dengan Maliki Yaumiddin dan kenapa ada bacaan dengan Maliki Yaumiddin? Sebab apa? Sebab tulisan dia sama. Sekarang kalau tuan-tuan tengok surah Al-Fatihah, mim dia letak situ, mim lam kaf je. Tengok Al-Fatihah kan, dia tulis mim lam kaf. Macam tu je dia tulis. Betul. Dia mana dia tak tulis mim alif lam kaf. Dia tak tulis macam tu. Yang ni nama dia resam Osmani. Yang ni nama dia resam Imla'i. Tu beza dia. Jadi zaman Sayyidina Osman semua tulis macam ni. Jadi siapa yang ambil bacaan daripada Nabi, ada yang ambil bacaan daripada Nabi, Nabi ajar dengan Maliki Yaumiddin. Mari sahabat lain ambil bacaan daripada Nabi, Nabi ajar dengan Maliki Yaumiddin. Macam imam kita, Imam Syafi'i, dia baca siratal ladzina, dia alaihim kan, alaihim tu baris tak ada, titik pun tak ada, macam tu je. Jadi yang ambil, ada yang ambil bacaan daripada Nabi, Nabi ajar dia dengan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada datang jumpa Nabi, Nabi ajar tulisan yang sama. Nabi ajar siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semua ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aja dia beza. Tulisan sama. Sebab Arab ni sini dia boleh baca dengan alaihimu. Boleh mati, boleh bagi depan. Tapi tanda tu tak ada. Jadi rumah ini, yang ni, ini dipanggil sebagai ilmu rasmul Quran. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sudut baris titik ni. Ni kita nak pergi siapa rob ni, kenapa dia tak ada. Dia tak ada tanda. Yang kedua, dari sudut baris titik, yang ni semua ada satu lagi disiplin ilmu. Nama dia ilmu Dhabtul Quran. Ilmu Dhabtul Quran. Bukan dhab biawak tu. Dhab biawak tu lain. Ilmu Dhabtul Quran. Dhab ni ialah penandaan Al-Quran. Barisnya, titiknya. Jadi ini semua ni dhab. Yang ni, ini dhab, ini dhab, ini dhab, ini dhab, ini dhab. Baris ni, titik ba, ni dhab, ni dhab, yang ni dhab, ni semua dhab ni. Dhabtul Quran. Ar-Rahman kan? Semua baca dengan Ar-Rahmanir Rahim. Tapi kenapa mim ni tak ada alif? Kan? Kita baca Ar-Rahmanir Rahim kan? Kenapa mim tu tak ada alif? Letak alif lah, senang baca. Tak. Tulisan yang diambil daripada Nabi, mim tu memang tak ada alif. Tetapi diletakkan dhab. Ni saya kata dhab ni semua dhab. Nun titik dhab ni. Sebab apa dia letakkan dhab ni? Nak supaya orang ajam ni dia mudah nak baca. Kita lah bukan orang Arab kan. Kalau dia tak letak tanda tu memang kita langgar aja. Atas bawah semua kita langgar kan. Kan? Dia kena letak tanda. Itu dia kata Dhabtul Quran.
Jadi berbalik kepada farghab ni, ni kaedah, kaedah dia ilmu dhabtul Quran, penandaan Al-Quran, dia ni bina'un 'alal wasli. Kalau ulama dia kata penandaan tanda-tanda baris titik ini dibina dengan wasal. Wasal tu apa? Bacaan sambung. Dia tak dibina dengan waqaf. Jadi dia tak ada pada ba ni. Okey. Tuan-tuan tengok sini, saya tunjuk kita boleh tengok kat sini Kalau kita buka Al-Quran, azan bagi laluan azan.
Muslimat dan hadirat yang dikasihi sekalian, ya. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat menyambung pengajian kita di bawah tajuk ilmu qiraat. Kita berasaskan kepada kitab Mabahis fi Ilmi Al-Qiraat, dan kita telah membahaskan pada malam ini telah habis surah yang pertama, surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha tu kita dah habis baca dah. Semua imam dan juga riwayat daripada Tariq Syatibi dan Tariq Durrah. Dan pada malam ni kita baca riwayat yang terakhir, iaitu qiraat Khalaf Ashir, yang mana dua orang riwayat dia Idris dan Ishaq. So habis dah surah Ad-Duha tu, dan kita baru masuk muqaddimah kepada surah Alam Nashrah. Kita baru berkenalan dengan surah Alam Nasrah pada malam ini. Dan kita dah baca tadi sekali lalu bacaan yang biasa, riwayat Haf an Asim, dan kita pun nak berkenalan dari sudut tanda-tanda dia. Dan saya sebutkan tadi kenapa pada ujung dia Farghab ini dia tak ada tanda mati. Sebab apa? Sebab tanda-tanda pada huruf rumah ayat Al-Quran ini dia diletakkan di bawah satu disiplin ilmu, nama dia ilmu Dhabtul Quran, ilmu tanda-tanda Quran. Dia ada nama dia nuqat i'jam, ada nama dia nuqat i'rab. Itu perbahasan dalam ilmu Dhabtul Quran. Jadi dan pembinaan disiplin ilmu Dhabtul Quran tu binaun 'alal wasli. Jadi dia asal dia tulis tanda tu berdasarkan kepada wajah wasal, bukan wajah waqaf. Bukan wajah waqaf. Dia ambil dengan wajah wasal. Maksud dia macam ini, tuan-tuan tengok. Farghab ini dia tak ada tanda dekat sini. Sebab apa? Apabila ba ni dia bertemu dengan ba sini, bismillah. Nampak tu? Sebab ba sini Farghab dia bertemu dengan ba tu bismillah. Tengok atas ba tu ada tanda apa? Ada tanda syaddah. Kan? Boleh nampak ke tu? Ada tanda syaddah atas ba ni. Nampak? Atas ba tu Farghab. Lepas Farghab dia masuk surah At-Tin. Surah At-Tin tu setiap surah ni dia dimulai dengan bismillah, kecuali surah Taubah. Surah Taubah ataupun surah Bara'ah dia tak ada bismillah. Jadi semua surah ni ada bismillah. Jadi surah dalam 114 surah tu, surah Alam Nashrah ni ayat 8 dia ujung sekali huruf ba. Bila huruf ba ni bertemu dengan bismillah, ba bertemu dengan ba, jadi dia idgham dia kamil. Dia masuk terus. Dia sebab pembinaan, saya kata disiplin ilmu penandaan Dhabtul Quran tu dibina atas wasal, bacaan wasal. Jadi bila kata Farghab bismillah, kan? Dia tak baca Farghab bismillah, tak boleh. Dia akan jadi imla'i. Macam saya sebut tadi, macam malik, macam alhamdulillah, kan? Contohnya macam bismillahirrahmanirrahim, kan? Macam bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, kan? Kalau dulu orang tua dulu ngaji, dalam zaman 70 80-an dulu, kalau dia tengok Quran kita sekarang ni, Rasam Osmani ni dengan dhab yang tepat, dia akan baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Dia akan baca macam tu, mi alhamdulillah. Sepatutnya milhamdulillah, kan? Mi alhamdulillah. Dia salah baca. Sebab dia imla'i. Tapi bila tulis dengan dhab yang tepat, rasamnya Rasam Osmani dhab ni betul, maka ba ni dia tak letak tanda. Farghab kat sini dia tak letak tanda. Maka tanda tu disebabkan dia bertemu dengan ba ni, jadi dia kamil idgham dia tu, dia masuk tu Farghab bismillah. Kalau baca wasal, maksudnya dari sudut tanda tu dia mengambil kira wajah wasal, bacaan wasal dia macam mana letak tanda. Dia tak ambil waqaf. Kalau dia tak ambil waqaf, kalau tuan-tuan tengok Quran resam imla'i yang lama 60-an 70-an dulu, Farghab sini dia akan ada tanda mati kat sini.
kan. Itu dari sudut ilmu dhabtul Quran. Tapi dari sudut penandaan dia yang tepat begini supaya dibaca dengan betul. Farqab bismillah. So ada nampak syaddah ni atas bawah ni ada syaddah. Dia tak banyak tempat. Dalam Quran ini ada 2 tempat aja. Dua surah aja. Yang ada bismillah huruf ba ni, atas huruf ba ni ada syaddah. Ada dua surah aja. Satu surah lagi homework untuk tuan-tuan, balik cari kat mana surah tu kan. Maksudnya cari yang akhir ayat dia huruf ba, dia akan jumpa. Dia ada 2 surah aja. Saya di KDN kan, saya jadi Institusi Lajnah Tasihih Quran. Jadi kami di KDN, apabila Quran kat Malaysia yang nak diluluskan, antara benda-benda yang kami perhati ni lah, dia sudut alif, tanda kan, semua. Tengok Quran tu, kita ada ahli lajnah itu, kita akan pastikan tanda dia betul, tanda mati, alif dia tepat, rumah dia kalau lari sikit pun dia dah ada mazhab dia, kan? Kalau tuan-tuan letak contohnya huruf alif kan, gitu, hamzah dekat sini ada mazhab dia, hamzah dekat sini ada mazhab dia, hamzah dekat sini ada mazhab dia, kan? Kalau hamzah dekat atas sini ada mazhab dia, dia ada. Dan dia ada mazhab dia banyak. Dia disiplin ilmu tu dia luas. Saya rasa kita berhenti kat sini tu. InsyaAllah kita sambung nanti pada kuliah-kuliah yang akan datang, mungkin lepas raya nanti lah, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.